jam hujan di bang. Malam tadi gadis dah pindah. Lari turunnya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir yang pada ketika ini melanda di beberapa negeri yang kita pun semua sedia maklum, termasuklah Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Johor. Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, dan ada juga kawasan di Terengganu dan juga di Kelantan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya banjir ataupun musibah yang kita semua sedia maklum ini merupakan satu bencana yang amat membimbangkan semua orang. Malahan sekarang ini kalau melihat saja, menjenguk saja ke langit, kalau nampak awan sudah pun mendung, awan sudah pun menampakkan tanda-tanda bagai nak hujan, maka ramai di kalangan kita yang sudah mula rasa sedikit kegelisahan. Ada rasa gelisah, ada rasa bimbang, ada rasa risau. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kebimbangan, kerisauan terhadap ketidaktentuan cuaca ini bukanlah satu benda yang baru. Sebenarnya daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, daripada zaman baginda Nabi lagi, ada di kalangan orang yang memang risau, dia memang bimbang akan keadaan situasi cuaca yang tak menentu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu pada satu ketika, kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki, dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat, yang pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah berdiri dan Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi sedang berdiri dan berkhutbah, dan pada ketika itu lelaki tersebut dia datang dan bertemu ataupun dia bersuara kepada baginda Nabi yang sedang berkhutbah itu. Dia kata, "Ya Rasulullah, ternakan kami banyak mati dan kami pun menjalani hidup yang susah. Unta lah, binatang lah, banyak rosak. Akibat kerana apa? Kemarau yang lama, kemarau panas, kemarau panjang yang lama. Jadi keadaan ini menyukarkan kami." Lalu laki-laki tersebut dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu dia minta kepada Nabi untuk baginda doa kepada Allah supaya kemarau panjang itu berakhir dan diganti dengan hujan. Maka Nabi SAW pun menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, selepas sejurus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan hujan agar turun, maka apa yang berlaku? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, hujan turun dan turun dan turun dan turun, tak henti-henti selama 6 hari. Bayangkan sahabat-sahabat semua, 6 hari hujan berturut-turut. Kalau kita masih ingat peristiwa kejadian banjir besar atau banjir yang mengejutkan yang berlaku di Selangor, di Pahang pada beberapa minggu sudah, bermula daripada 17 Disember. Kalau tak salah ingatan saya lah, 17 Disember. 17 Disember dan beberapa hari selepas itu, dan tak sampai seminggu. Hujan yang turun tu dia tak sampai seminggu. Tapi Masya Allah, apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW ini satu yang mengejutkan kita bila kita dengar, iaitu sampai 6 hari hujan dan hujan dan hujan. Namun tidaklah sampai berlakunya
apa orang kata, banjir. Tak adalah sampai banjir. Tapi kalau hujan lama sangat pun, keadaan tu jadi tak berapa nak okey juga. Marilah pula lelaki yang lain, dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu dia datang, Nabi pun juga sedang berkhutbah, berdiri dan berkhutbah, dan dia pun minta, dia kata, ya Rasulullah, hujan lama pula. Hujan panjang pula, lama hujan ni. Ya Rasulullah, nak minta Tuan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah supaya dihentikan hujan ini. Hujan yang turun ni minta supaya dihentikan. Lama kat seminggu dah ni. Maka Nabi SAW pun menadahkan tangan, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal. Doa yang saya ingat sejak daripada banjir yang sudah-sudah pun ramai yang dah kongsikan doa-doa ini. Bagus. Apa doa dia? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan untuk merosak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi-tinggi, gunung ganang, bukit bukau, perut lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya ingat kawan-kawan pun kalau dah kita biasa baca doa ni, kita tahu dah ini doa minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan yang berpanjangan turun ini agar ianya dialihkan ke kawasan yang lain dan tidaklah memudaratkan kita sampai berlakunya banjir dan banyak kerosakan dan kemusnahan yang kita pun semua sedia maklum. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kalau doa ketika hujan turun yang kita pun tahu, Allahumma ja'al apa? Allahumma ja'al, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a pula. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Jadikan hujan yang turun ini sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Itu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Dah tutup lampu dah. Tadi pakai tumpang cahaya spotlight. Sekarang dah tak ada spotlight dah. Tapi nampak tak saya ni? Nampak kan? Nampak. Kawasan dia terang dia tu, terang yang suram-suram cantik. Tu yang seronoknya. Boleh bawa-bawa apa dia, ahli keluarga tenang-tenang sini kan. Okey, baiklah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, rupanya hujan ini merupakan salah satu, ataupun bila langit mulai mendung, ia merupakan satu yang juga membimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila langit mulai mendung ataupun suasananya agak suram, maka Nabi agak risau, Nabi agak bimbang. Dan perkara ini diceritakan sendiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah menceritakan, kata beliau, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi qalat ya Rasulullah innan nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka iza ra'aitahu urifa fi wajhikal karahiyah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, dia kata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendung ataupun melihat angin, yang mana ialah angin tu dengan keadaan yang tak seperti biasa, mungkin dia agak kuat sikit sebagainya,
maka raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak beza sikit. Agak berbeza raut wajah Nabi itu. Lalu Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, orang lain kalau tengok mendung, maka orang lain melihat mendung itu sebagai sesuatu yang seronok, yang menggembirakan. Ialah kalau dah mendung kan petanda nak hujan. Tapi bagimu ya Rasulullah, nampak baginda Nabi itu wajah kerisauan, wajah bimbang. Wajah bimbang, seakan-akan tak suka kalau tengok mendung, angin semacam ini." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, "Ya Aisyah, ma yu'minni ay yakuna fihi azabun uzziba qaumun birrihi wa qad ra'a qaumul al-azaba faqalu haza 'aridun mumtiruna, haza 'aridun mumtiruna." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Wahai Aisyah, wahai Aisyah, apa yang membuatkanmu berasa aman? Apa yang membuatkanmu berasa aman? Siapa tahu bahawa langit yang mendung, awan yang mulai kelam itu, ia adalah azab. Siapa tahu?" Orang lain menyangkakan, orang lain menjangkakan bahawa ia adalah hujan. Tidur sedap, tanaman subur. Tidakkah engkau terfikir bahawa ianya juga boleh jadi azab? Yang nak turun ni nanti ni, ianya juga adalah azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan lagi bahawa pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya setelah itu angin. Sekarang kita berasa angin sedap, duk tiup kita yang duduk tepi pantainya, duduk di kawasan sungainya, berasa sedap, angin duk bertiup kan. Maka kata Nabi, kaum ataupun umat terdahulu, mereka telah pun diazab dengan tiupan angin. Dan bukan setakat dengan tiupan angin semata-mata, tiupan angin saja, mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat dahsyat sama sekali. Banyak peristiwa-peristiwa, contoh berlaku pada kaum Ad kan, ada kisahnya yang saya ingat pernah dah saya kongsikan dah sebelum ini. Dan kemudian kata Nabi SAW, mereka orang dulu-dulu yang ditimpakan azab, yang ditimpakan bencana, mereka beranggapan bahawa, kata mereka apa? Haza aridun mumtiruna. Ini semua adalah hujan yang akan turun pada kita. Ataupun dia orang ni orang tak senonoh, perangai hidup tak baik, tapi dia beranggapan, dia kata apa? Wah, ini hujan rahmat, hujan rahmat, hujan rahmat, syok'. Bukan lagi rahmat, rupanya dia adalah satu azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang merosakkan umat-umat terdahulu. Sebab itu teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian semuanya, bagi kita, khususnya rakan-rakan kita di Malaysia ni semua, seringkali banjir yang menimpa, yang melanda ini, ianya patut menjadi satu kesedaran dan keinsafan buat kita semua. Bukan lagi menjadikan kita ni orang yang lalai, orang yang tak berubah perangai, orang yang masih leka dengan kehidupan duniawi, sampaikan Covid tak Covid, banjir tak banjir, perangai tak berubah, situlah. Tak nak. Sebab itu tajuk yang saya nak bawakan pada kesempatan kali ini bersempena dengan, tak kisah tahun baru hijrah ke, tahun baru Masihi ke, bagi kita orang Islam, perubahan dan semangat untuk menjadikan diri kita lebih baik agar Allah panjangkan usia kita demi untuk meningkatkan amal soleh kita, jaga silaturahim dan hubungan sesama manusia ini, maka itulah yang paling terbaik. Maka saya nak kongsi pada tuan puan semua beberapa amalan-amalan berkait tentang soal bagaimana untuk kita ini Allah Ta'ala panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita. Nak ada amalan tu? Siapa-siapa yang nak amalan,
supaya Allah Ta'ala kurniakan kita usia yang panjang, umur yang panjang. Macam mana amalan dia? Tolong type di ruangan komen. Nak tahu. Nak tahu. Nak tahu. Tolong type di ruang komen ya. Nak tahu. Nanti kita bagi tahu. Okey, baik. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu, kalau kita bercakap tentang soal umur, umur ni dia ada beberapa jenis. Pertama sekali, ada umur yang dipanggil umur kronologis. Apa makna umur kronologis? Umur kronologis ni maknanya umur seseorang daripada dia lahir sampailah sekarang. Melangkah masuk 2022, ada orang dia dah umur berapa? Umur 36. Berapa? 42. Lagi 45. Lagi 78. Lagi 98. Masya Allah. Itu namanya umur kronologis, kiraan. Ada juga umur yang dipanggil sebagai umur mental. Apa makna umur mental? Umur mental ni maknanya dari segi luaran nampak macam dah tua, nampak macam orang yang dah berumur sangat. Tapi kalau tengok cara dia berfikir, cara dia melontarkan idea-idea dia, cara dia memberikan pendapat dan pandangan, Masya Allah, macam orang muda. Macam orang muda punya gaya fikir. Tu maksudnya. Okey? Dia tak ketinggalan zaman, corak pemikiran dia. Itu namanya umur mental. Tapi ada orang nampak muda, tapi fikiran macam orang tua-tua. Fikiran, bukanlah orang tua-tua macam mana, maksudnya fikiran terkebelakang, tak maju langsung. Orang fikir macam mana nak memudahkan urusan harian, macam mana kita nak membangunkan itu, membangunkan ini. Dia tak ada, dia tak bangun-bangun lah. Dia duduk dia duduk macam tu lah. Kan? Dan lagi satu juga disebut sebagai umur biologi. Apa makna umur biologi? Iaitu seseorang yang dia ni kelihatan seperti macam umur macam apa? Nampak macam umur 70. Kan? Tapi sembang lah, baru 50-an. Kan? Baru hujung 40-an. Nampak macam 70. Ada pula orang nak umur ataupun dia tu sendiri nampak muda. Dia tu sendiri nampak muda. Tanya-tanyakan umur, Masya Allah, 60 dah. Nak dekat pencen dah umur dia. Itu umur yang disebut sebagai biologi. Dari segi badan ni mungkinlah dia ni jenis jaga pemakanan, dia jaga kesihatan, selalu Allahumma salli ala Muhammad, orang panggil apa? Selalu bersenam. Dia banyak jagalah, dia berjaga dia kesihatan dia. Kan, maka membuatkan dia ini kelihatan sihat selalu, nampak muda selalu, awet muda selalu. Itu yang kita nak kalau boleh. Kan? Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat semua. Dalam agama kita pula, umur ini yang paling penting adalah berkat. Umur yang paling penting sekali apa dia? Berkat. Yang tu kita nak. Umur yang paling penting berkat. Mungkin ada orang dia tak berapa nak faham. Maksud saya, apa orang panggil? Dia kata amalan untuk umur panjang. Tapi tengok macam Nabi SAW pun, Nabi pun 60 lebih, 63 je. Imam Syafi'i rahimahullah 54, ada kata 55 tahun saja. Kemudian wafat, meninggal dunia. Imam Nawawi rahimahullah sekitar usia 45 tahun dah wafat, dah meninggal dunia. Jadi mana yang kata umur tu boleh jadi panjang? Kan? Macam mana yang kata umur tu boleh jadi panjang, sedangkan orang-orang soleh, para alim ulama dulu-dulu pun umur dia setara itu je yang kita sebut tadi. Okey, kawan-kawan semua jangan salah faham.
Sebenarnya yang didambakan oleh kita semua orang beriman ni, insya-Allah, yang kita dambakan, yang kita harapkan sebenarnya umur yang macam mana? Yang kita harapkan adalah umur yang berkat. Apa makna umur yang berkat? Nabi SAW pernah ditanyakan tentang, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Ya Rasul, manusia manakah yang paling bagus? Manusia yang paling bagus sekali siapa dia ya Rasulullah? Manusia yang paling bagus siapa? Jawab Nabi SAW, manusia yang paling bagus, manusia yang paling bagus sekali siapa? Iaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata manusia yang paling bagus sekali, manusia yang paling baik sekali adalah manusia yang umurnya panjang dan sepanjang umurnya itu diisi dengan amal-amal soleh. Diisi atau dipenuhi dengan amalan-amalan yang baik-baik, yang soleh. Itulah dia orang paling bertuah, orang paling baik, orang paling bagus sekali menurut kacamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya umur ini bukanlah pada kiraan. Saya ulang sekali lagi, boleh tak kawan-kawan tolong type di ruangan komen? Tolong type di ruangan komen. Umur bukanlah semata-mata pada kiraan. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Tak semestinya pada kiraan. Tetapi umur yang sebenar-benarnya yang kita harapkan adalah umur yang apa? Umur yang berkat. Bukan pada kiraan, tapi pada sumbangan dan amalan. Okey? Tolong type di ruangan komen. Tolong saya, bantu saya. Tolong type ya. Umur yang berkat bukan semata-mata pada apa? Pada kiraan. Tetapi umur yang berkat yang kita harapkan adalah umur yang bukan pada kiraan, tetapi umur yang dikira dari amalan dan sumbangan. Itulah dia. Macam kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, walaupun beliau meninggal pada usia yang kita kata muda jugalah, usia 50-an. Kalau orang kerja kerajaan hari ni tak pencen lagi. Walaupun meninggal di usia yang taklah begitu tua sangat, atau usia pada sekitar 50-an saja, namun tengok apa hasil, apa sumbangan yang telah Imam Syafi'i lahirkan, sumbangkan untuk umat. 174 buah kitab telah beliau karang. Dan banyak sekali karya-karya beliau yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Dan tak keterlaluan saya katakan, sampai kiamat nanti pun orang duk guna pakai. Imam Nawawi rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain. Sementara lagi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Tapi sumbangan jasa bakti Nabi itu tak berkesudahan panjangnya. Sampai ke hari ini kita mengamalkan apa yang Nabi ajar. Dan kita sering menyebut-nyebut nama Nabi dalam ceramah, dalam semayang, dalam ibadat, dalam selawat kita. Ya Allah, hebatnya Rasulullah SAW. Ni kita nak ni umur yang umur yang berkat. Macam semalam ke 2 hari lepas, saya agak sedikit sayu, saya agak sedikit syahdu apabila menerima satu berita di mana seorang daripada seorang yang sangat aktif dalam dalam masyarakat telah pun meninggal dunia lemas dalam banjir. Petang semalam kalau tak salah saya lah, daripada video ini dirakamkan ataupun live ini dilangsungkan. Meninggal. Saya baru dapat makluman ya. Dan juga saya dapat makluman bahawa dia juga seorang yang aktif dengan aktiviti
kemasyarakatan, namun takdir Allah, Allah lebih maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya dan apa yang berlaku ada hikmahnya. Beliau telah pun meninggal dunia dalam lemas dalam banjir di Negeri Sembilan yang saya dapat makluman lah. Ya. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini, kita doakan dia laki-laki ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sama-sama kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga jangan lupa kita doakan semua mana-mana di kalangan mereka yang telah berjuang, mereka yang telah bersusah payah, mereka yang bersungguh-sungguh membanting tulang, membantu NGO, membantu masyarakat, membantu di sana sini banjir. Membantu di sana sini mangsa-mangsa banjir di PPS dan beberapa kawasan tempat-tempat yang lain. Mulianya hati mereka, begitu semangatnya mereka sampai ada di kalangan mereka yang terkorban, yang meninggal dunia, ada yang kepenatan, ada yang macam-macam situasi. Maka sekali lagi kita doakan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka semasa hayat. Allah Ta'ala tempatkan mereka ini di kalangan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Saya nak kongsikan pada kawan-kawan semua antara amalan-amalan yang insya-Allah amalan-amalan ini kalau kita buat, moga-moga Allah kurniakan kita umur yang berkat. Umur yang berkat. Ini kita nak ni. Okey, nak tak? Okey, dah standby semua. InsyaAllah saya nak bagi tahu ni. Okey, baik. Amalan dia yang pertama adalah al-kalamu tayyibun. Jaga mulut, jaga lidah. Itu amalan yang pertama. Siapa-siapa yang nak umur dia panjang, umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, dia nak umur dia diberkati oleh Allah, first, pertama sekali, tolong jaga lidah. Jaga lisan kita. Okey? Mulut jangan celupar. Mulut jangan tak ada insurans. Orang kata apa? Mulut tak ada insurans. Tengok banjir, tengok musibah yang melanda kawan-kawan, jangan kita duk kata itulah balasan Tuhan. Itulah balasan daripada Allah SWT. Itulah akibat. Jangan duk cakap macam tu. Jangan sesekali mulut begitu celupar sekali mengatakan dengan ayat-ayat yang macam tu. Jangan. Okey? Tolong dan tolong dan tolong. Jangan sampai Allah Ta'ala murka dengan kita. Kadang kita ni semayang bagus, ibadat yang lain bagus, sedekah bagus, tapi kadang-kadang mulut tak jaga. Ya Allah, mulut tak jaga. Kalau hari ni lisan tak jaga, satu hal. Tulisan ni dia punya apa orang panggil, dia ada tablet ke gadget ke apa ni yang dia duk komen, yang dia duk type di apa ni grup WhatsApp, Telegram. Hati-hati. Tulisan, lisan sama tulisan kena jaga. Tu yang pertama. Siapa yang nak umur panjang, Allah bagi berkat umur dia, jaga lidah. Tolong tolong. Ataupun siapa-siapa pula, mana-mana di kalangan rakan-rakan yang menghulurkan sumbangan dari kalangan NGO ke, kita hulurkan sumbangan, hulur saja. Mulut kita janganlah duk mengata apa-apa. Kita faham, kita kena faham. Mangsa-mangsa banjir, mereka dalam keadaan emosi yang tak menentu. Jiwa mereka kadang-kadang tak menentu, dengan rumahnya, dengan almarinya dah rosak, banyak barang dah musnah. Kadang-kadang emosi dia tak stabil. Mungkinlah dia cakap itu, dia cakap ini. Maka janganlah kita duk mengata dia pula. Tak padan dengan susah, tak padan dengan banjir rumah. Nampak? Mulut jangan kita duk mengata kat dia. Jangan ya. Itu yang pertama. Amalan yang kedua adalah macam mana nak umur kita jadi berkat, iaitu al-mudawamah wal istiqamah fid du'a.
senantiasa dan istiqamah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa, jangan pernah tinggal doa kepada Allah dan doa kepada Allah. Doa kepada Allah, minta umur panjang, rezeki didatangkan dari jalan tak disangka-sangka, Allah permudahkan urusan kita. Jangan pernah tinggal doa. Kan? Minta Allah panjangkan doa, panjangkan usia kita. Ataupun boleh doakan anak-anak kita. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan harta anakku ini, ramaikan keturunan dia, panjangkan usia dia, berkatkan apa yang kau kurniakan pada dia, dan ampunilah dia. Boleh doa saja, doa saja. Amalan yang ketiga, ni penting. Yang ni saya ingat ramai orang kena ambil tahu lah. Tahun 2022 ni kena berubah dah. Kena ada satu semangat baru. Apa dia? Berusaha menjadi morning person. Tolonglah berusaha menjadi apa? Morning person. Manusia pagi. Manusia apa? Manusia pagi. Ni sekarang ni waktu pagi ni. Saya live saya sekarang ni waktu pagi. Ditemani dengan deruan air sungai. Bertemankan bunyi unggas alam pokok-pokok yang ada ini. Kesegaran, kenyamanan yang saya rasa ini waktu pagi. Itu dia. Sebab itu waktu pagi ni juga waktu yang barakah. Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi, di setiap pagi akan ada dua malaikat. Yang mana malaikat ini, dua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan atau doa yang berbeza. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya ke jalan-Mu, ya Allah. Malaikat yang doa tahu. Malaikat doa pada Allah supaya mana-mana orang yang suka bersedekah, Allah gantikan hartanya itu. Allah bagi ganti harta, rezeki, melimpah-limpah dapat. Amin, amin, amin. Saya dapat, tuan-puan semua dapat. Amin, insya-Allah. Dan malaikat yang kedua pula berdoa, yang ni tak apa sedap dengar. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran, hancur kepada siapa? Kepada orang-orang yang kedekut. Sayang harta, tak nak keluarkan harta, tak nak keluar duit, tak nak menyumbang, tak nak tolong orang. Orang macam ni didoakan oleh malaikat yang kedekut-kedekut ni hancur. Na'udzubillahi min zalik. Tolong kawan-kawan semua.